Hai, salam semua. Mak datang lagi. Kali ni dengan satu lagi menu juadah berbuka puasa yang selalu Mak buat setiap kali bulan Ramadan. Tapi kali ni Mak gunakan isian baki buat koni sausage hari tu. Anda boleh rujuk video koni sausage Mak ya untuk cara buat inti dia ataupun isian ini. Hari tu Mak ada buat koni sausage kan. So ni ada lebihan isian dia. Ni yang ayam. Yang ni pula lebihan isian pizza. Masak dia cara lebih kurang lah. Untuk samosa kita perlukan tambahan kentang dengan bawang Holland yang kita potong dadu. Dan juga halia dengan bawang putih kisar untuk kita tumis semula lah bahan-bahan ni. Okey, macam biasa memula kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis dulu bawang Holland. Untuk isian samosa, kita perlukan lebih banyak bawang Holland dengan kentang tau. Boleh juga kita tambah carrot atau dengan kacang peas kalau ada. Okey, bila bawang dah layu, kita masukkan anggaran 1 sudu makan bawang putih dengan halia kisar. Kita tumislah sampai naik bau. Untuk samosa ni lagi banyak bawang lagi sedap. Okey, bila dah naik bau, kita masukkan kentang yang kita dah dadu ni tadi. Kita tumis-tumis sebentar. Kemudian Mak tambah 1 sudu teh serbuk jintan putih. Ni untuk membangkitkan rasa fresh lah sebab bahan-bahan utama yang Mak gunakan tadi kan lebihan inti yang hari tu punya. Kemudian tambah juga 1 sudu teh serbuk jintan manis. Okay, kita kacau-kacau sebentar. Kemudian kita masukkan air agak-agak menutupi kentang tadi. Ni untuk kita lembutkan kentang tu ya. Okey, kita tutuplah kuali tu dulu supaya kentang tu dapat lembut dengan sempurna. Sesekali kena kacau tau, nak elakkan bawah tu berkerak kan. Okey, bila kentang tu dah lembut, kita masukkanlah yang baki inti koni sausage hari tu. Kalau tak ada bahan-bahan macam ni, kalau nak buat dari orang kata from scratch, boleh rujuk Mak punya video koni sausage ya. Cuma lebihkan bawang Holland dengan kentang. Boleh juga tambah carrot dengan green peas. Yang ni lebihan isian pizza hari tu Mak campur sekali lah. Maknanya isian ni campuran daging cincang dengan ayam cincang. Jangan risau tentang isian kita nak buat tau, sebab memasak ni perlukan kreativiti kita sendiri. Kita boleh olah apa jua bahan yang sesuai ikut selera kita. Jangan lupa adjust rasa tu lah. Garam, serbuk perasa yang apa yang kita suka. Kemudian lada hitam. Lada hitam ni terpulanglah, kalau kita nak pedas kita letak banyak. Kalau tak suka pedas kita kurangkan. Kemudian teruskan mengacau sampai isian ni agak kering. Kering sangat pun tak sedap kan. Jadi dia macam lembab-lembab sikit lah. Okey, kalau ada daun sup, masukkan daun sup. Tapi kat sini Mak masukkan daun ketumbar. Daun ketumbar Mak ni frozen punya tau. Jadi jangan defrost dulu. Terus masukkan dalam keadaan beku. Nanti dia akan fresh balik dalam masakan ni. Kalau kita defrost, dia memang habislah. Dia lecur, dia rosak. Okey, bila semua dah siap, dah cukup rasa, kita ketepikan sekejap. Nampak dia tak terlalu kering kan? Dia mesti macam basah-basah sikit. Tapi jangan basah sangat, nanti masalah pula masa kita membungkus.
Okey, sekarang jom kita bungkus samosa. Kat sini mak guna kulit kulit popia yang saiz sederhana. Dia ada 3 saiz kan. Mak guna saiz sederhana. Yang ni gam dia mak buat daripada tepung gandum. Mak bancur dengan air. Mula-mula kita lipat 3 segi. Kita gam dulu hujung tu dengan tepung gandum tadi. Kemudian kita pegang bahagian tengah, kita lipat macam ni. Dan kita gam supaya dia tak terbuka. Okey, inti tu nanti kita masukkan dalam kelopak lipatan yang pertama tadi tau. Dia bukan bahagian tengah, sebab bahagian tengah nanti dekat bawah tu dia ada bocor. Kita masukkan dekat kelopak dia, kemudian kita kemaskanlah. Kita kita tutup dengan kedua-dua kelopak tadi, tutup dengan kemas macam ni. Kemudian kita gam balik dengan tepung gandum tadi dan kita lipat dengan rapi lah. Dah siap. Senang kan? Okey, jom kita cuba lagi. Mula lipat 3 segi, gam hujung tu dengan tepung tadi. Macam ni. Kita rata-ratakan lah, buang kot ada udara dalam tu kan. Dan kita tekan bahagian tengah. Kita lipat. Ni lipatan pertama. Kemudian yang ni lipatan kedua. Kemudian kita gam lipatan pertama atas lipatan kedua. Okey, untuk isi inti kita buka kelopak pada lipatan pertama. Macam ni. Kemudian kita isi inti agak-agak boleh dibungkus. Kemudian kita bungkus dengan rapi, kita tutup dengan kedua-dua lipatan tadi. Lipatan pertama dan lipatan kedua. Tutup dengan kemas lah. Ya? Kemudian kita kemaskan lagi dengan tutupan yang terakhir. Sapu dulu dengan gam tepung. Tutup kemas-kemas. Dah siap kan? Okey, jom kita cuba lagi. Sapu gam kat hujung tu. Lipat 3 segi. Buang kalau ada udara kat situ. Tekan tengah tu. Lipat pertama, lipat kedua. Kemudian gam antara lipatan pertama dan kedua. Buka kelopak pada lipatan pertama untuk isi isian. Dan bungkus dengan rapi. Gunakan lipatan pertama dan kedua. Kemas-kemas macam ni. Okey. Lepas tu hujung segitiga tadi tu kita sapu gam dan kita buat lipatan terakhir yang kemas. Mula-mula memang rasa susah, tapi lepas buat 2, 3 ataupun 4, 5 keping okeylah. Kita cuba lagi. Sapu gam, buat 3 segi, tekan bahagian tengah, lipat pertama, lipat kedua, sapu gam biar tak terbuka. Kemudian yang penting kita buka kelopak pada lipatan pertama. Isi inti. Kalau kita buat sendiri, kita boleh isi berapa banyak yang kita suka kan. Kadang-kadang bila beli tu lebih tebal tepung daripada inti, betul tak? Kemudian kita cover dengan lipatan pertama dan kedua. Tutup kemas-kemas. Kemudian kita tutup yang terakhir. Guna hujung segitiga yang pertama tadi tu. Dah siap. Sebab apa tahu kena masukkan inti dalam lipatan kelopak lipatan yang pertama. Sebab dia lebih selamat. Ini kalau kita masuk dekat bahagian tengah. Bahagian tengah, kerja dia senang. Tapi inti tu macam nak bocor. Memang boleh bocor, memang boleh koyak. Itulah beza dia. Okey, tengok sekali lagi. Untuk isi inti, kita buka kelopak pada lipatan pertama. Bila kita buat macam ni, inti tu lebih selamat lah. Kita jangan masukkan kat tengah ni. Masuk ni memang senang, tapi dia selain daripada dia boleh koyak, boleh tipis, bawah dia pun boleh bocor. Kalau dalam kelopak lipatan pertama,
InsyaAllah dia memang selamat. Samosa pun nampak cantik. Lebih cantik lah. Lebih kemas kan. Dan yang ni penting juga ni, kita tutup rapat-rapat, kita gunakan dua-dua lipatan tadi. Tutup, kemas-kemas. Nampak macam susah kan. Mula-mula apa pun memang susah, betul tak? Tapi bila kita dah selalu buat, benda ni jadi senang, jadi seronok lah pula. Lagipun kalau kita buat sendiri, kita boleh letak inti yang kita suka banyak-banyak pula tu, betul tak? Okay, kita cuba lagi sekali Mula-mula lipat 3 segi, gam kat hujung tu. Kemudian kita ambil bahagian tengah tu lipat pertama, lipat kedua, gam antara kedua lipatan tu. Kemudian ni penting, kita buka kelopak lipatan pertama. Macam ni. Untuk kita isi inti. Tak adalah susah mana pun. Dan kita isi lah inti banyak-banyak supaya kita puas makan kan. Tak adalah gurau je. Sebenarnya bulan Ramadan ni bukan bulan menjamu selera kan. Ni apa orang kata, mak buat ni sekadar tidak memberatkan sangat lah. Tidak terlalu berat untuk perut. Selalunya lepas minum teh suam panas dengan kurma, makan ni sekeping 2 dah. Dah lebih dari cukup. Minum teh panas tu yang buat badan berpeluh, segar, cerdas. Okey, bila dah siap bungkus semua, kita goreng lah. Menggunakan api yang sederhana. Minyak pun tak mau panas sangat lah sebab nanti dia menggerutu pula. Okey, jangan lupa balik-balikkan sampai garing ataupun sampai warna keemasan macam ni. Bolehlah angkat, toast dan kita hidangkan bila masuk waktu iftar nanti. Okey, sekali lagi terima kasih sudi menonton. Macam biasa, semoga sudi juga untuk share, like dan subscribe ya. Mak ucapkan selamat berpuasa dan selamat mencuba.